إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita doa sama-sama dengan zikir Nabi selepas zikir pagi Nabi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba. Dan kami mohon kepada Engkau rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang diterima. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Apa maknanya? Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami masuk pada waktu pagi ini di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, di atas kalimah tauhid yang ikhlas ini, yang murni ini. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas agama nabi kita ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina, dan di atas millah bapa kami Ibrahim, Nabi Ibrahim yang hanif dan yang tunduk patuh menyerah diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ia termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Muttaqin, ahli jawatan kuasa. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita berkumpul untuk kuliah subuh. Dan tajuk yang disebutkan ialah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau asalnya jadualnya semalam, tapi kita pindaan sikit lah. Jadi harap semua pun maklum hal ni. Bila kita sebut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajuknya tu luas tu. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah ialah perjalanan. Perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam tadi kita bersama dengan Al-Fadil Datuk Dr. Zahazan. Dan sebenarnya dia dah menceritakan dah kepada kita sirah Nabi, daripada Nabi, lahirnya Nabi sehingga meningkat Nabi dewasa menjadi Nabi. Bila kita kata sirah, cuba bayangkan
Ini antara satu kitab yang bagus untuk kita miliki, iaitu Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Dan diterjemahkan banyak, penerbit dah banyak terjemahkan. Antaranya yang tak silap saya Yadim ada terjemahkan. Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Ini antara kitab sirah yang terbaik untuk kita jadikan rujukan di rumah, jadi bahan bacaan. Dan mungkin di sini masjid kita ada kuliah sirah kan. Dan saya yakin mesti ini adalah salah satu kitab rujukan yang akan diguna pakai. Selain daripada kitab-kitab yang lebih tebal daripada ini, mungkin ini antara yang ringkas lah. Jadi cuba bayangkan tajuk kuliah kita pagi ini ialah Sirah Nabi. Inilah dia. Agak-agak sempat lah kita nak habiskan. Tapi sebenarnya pagi ini kita lebih fokus kepada kelahiran Nabi SAW. Al-Quran, di dalam Al-Quran ini yang kita baca, terkandung sebahagian besar dalam Quran ini ialah kisah-kisah. Jadi Al-Quran ini turun sebagai petunjuk. Dan di dalam Al-Quran ini adanya kisah-kisah. Kisah-kisah siapa? Kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Kalau kita ingat balik dalam masyarakat kita Melayu, kita ada kisah-kisah terdahulu kita. Contohnya, nak bagi pengajaran kepada anak-anak supaya jangan jadi anak yang derhaka. Jadi antara kisah yang popular apa dia? Si Tanggang menjadi batu kerana tak mau makan kuih seri muka ibu dia. Ataupun batu belah, batu bertangkup. Tapi walaupun kita cerita hal tersebut, kita percaya ke kisah tu? Kita cerita ke anak-anak, tapi kita percaya ke kisah tu? Kita pun tak percaya. Jadi apa maksud kisah terdahulu tapi kita tak percaya? Itu dipanggil sebagai apa? Kisah dongeng. Orang-orang musyrik apabila turunnya Quran, mereka dapat tahu dalam Quran ni banyak kisah-kisah terdahulu. Kisah Nabi Musa, kisah Abrahah pun dirakamkan dalam Quran. Ada kaitan tak dengan kelahiran Nabi? Ada. Apa lagi kisah dalam Al-Quran diceritakan? Daripada penciptaan manusia yang pertama, Adam, Nabi-Nabi terdahulu, Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, semua diceritakan dalam Al-Quran. Dan kalau kita buka Quran, buka mesti akan jumpa cerita. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai apa? Kisah ataupun qasas. Sebab tu ada satu surah namanya surah Al-Qasas yang bertajuk cerita. Surah yang ke-28. Jadi rupanya dalam Al-Quran ni penuh dengan cerita. Tetapi bagaimana kita memahami kisah tersebut? Adakah kita mengambil sunnah orang-orang musyrik? Maaf kita sebut, kita guna perkataan itulah. Sebab apa? Hanya menjadikan kisah tadi sebagai kisah dongeng. Dicerita tiap-tiap musim sambutan-sambutan. Macam hari ni kita kata bulan ni musim Maulid. Cerita tentang kisah Nabi. Tapi kalau kita tak ambil dia sebagai ibrah, maka kita telah menjadikan Al-Quran ni sebagai asatirul awwalin. Cuba kita tengok dalam surah 16 ayat 24. Surah 16 ayat 24. Surah 16, muka surat 269. Muka surat 269. Tengokkan kawan-kawan sebelah juga ya. Kekut. Jadi yang belum jumpa kita tolong bukakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik ini, apakah yang Tuhan kamu turunkan? Ni Al-Quran ini yang kita baca. Mereka kata apa? Asatirul awwalin. Ini adalah kisah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi kisah dongeng itu apa dia? Kisah-kisah terdahulu yang kita pun tak percaya. Itu maksudnya asatirul awwalin. Jadi Al-Quran turun membawa kisah-kisah. Dan sebenarnya kisah yang terbaik ialah dalam Al-Quran. Sebab tu bila kita ingat balik, apalah yang kita ceritakan kepada anak kita mungkin, cucu kita mungkin dulu, sewaktu dia nak tidur. Adakah kita membawa kepada mereka kisah-kisah yang menghidupkan hati yang ada di dalam Al-Quran ini? Ataupun kita jadikan cerita-cerita dongeng kita sebagai hikayat kepada mereka? Kalau begitulah pilihan kita, maka kita akan menghadapi satu masalah besar. Iaitu apa dia? Yang pertama sekali, kita sampaikan kisah yang tidak betul. Jadi anak-anak itu dibesarkan dalam keadaan mereka-reka cerita. Siapa yang reka? Mungkin ibu atau ayahnya, atau lebih lagi gurunya di sekolah. Sebab tu sirah ni sangat penting. Dan dia sepatutnya jadi satu mata pelajaran yang penting. Sebab dia nak menceritakan tentang satu sosok tubuh yang sangat mulia atas muka bumi ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran ini turun kepada Nabi. Dan apa saja peristiwa yang berlaku dalam Al-Quran, semuanya berulang. Kita ambil contoh Perang Badar. Kita tahu dalam peperangan Badar berapa jumlah orang-orang Muslim, orang mukmin? 311. Berlawan dengan musyrik sebanyak 1,000. Kalau kita baca surah Al-Kahf, surah Al-Baqarah, mukadimah tentang Perang Badar ada dalam surah Ali Imran, mukadimah dia. Kisah lengkapnya dalam surah Al-Anfal. Jadi mukadimah cerita Perang Badar dalam surah Ali Imran, dia punya, kita kata apa mukadimah kepada mukadimah dalam surah Al-Baqarah. Iaitu pada ujung juzuk 2 surah Al-Baqarah, Allah cerita kepada Nabi tentang Talut dan Jalut. Talut dan Jalut. Macam mana perlawanan antara Talut dan Jalut? Serupa macam peperangan Perang Badar. Itu satu, kita ambil contoh. Yang kedua, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, Allah kata tentang Quran ini adalah kisah yang terbaik, ialah dalam surah 12. Cuba kita buka surah 12. Ayat 3. Surah 12 ayat 3. Muka surat 235. 235. Ayat yang ketiga, surah Yusuf. Surah Yusuf adalah satu surah yang daripada awal sampai hujungnya cerita. Dan cerita Nabi Yusuf lengkap dalam surah Yusuf. Dan pada surah yang sama juga, surah Yusuf, Allah bagi tahu bahawa Al-Quran ini merupakan kisah-kisah yang terbaik. Jadi maksudnya dalam Al-Quran, surah Yusuf satu kisah. Kenyataan Allah bahawa Quran merupakan kisah-kisah terbaik ada dalam surah Yusuf. Bermakna surah Yusuf ini antara kisah yang terbaik yang patut kita pelajari. Dan Nabi memang ambil pelajaran yang penting dalam kisah Yusuf. Kerana apa? Perjalanan hidup Nabi dengan Nabi Yusuf sama.
Macam mana? Nabi Yusuf dihalau oleh siapa? Nak dibunuh oleh siapa? Adik-beradik dia sendiri. Nabi Muhammad pula dihalau oleh siapa? Kaum keluarganya sendiri. Quraisy tu kaum keluarga dia kan. Kemudian akhir sekali ketika pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, bagaimana Nabi memberitahu kepada orang-orang Quraisy ketika Nabi berjaya membuka kota Mekah? Adakah Nabi pancung semua orang-orang Quraisy? Tak, Nabi memberi kemaafan. Samalah yang berlaku kepada Nabi Yusuf ketika ending cerita dia. Nabi Yusuf beri kemaafan kepada abang-abang dia. Apa maknanya? Nabi mengambil ibrah daripada surah dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran. Jadi cuba kita baca ayat 3 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu. Perkataan qasas ini diambil daripada perkataan qassa yaqussu qussan. Jadi kalau fi'il amar kepada qassa ni maksudnya cerita. Asal maksud qassa ialah jejak. Maksud qassa jejak. Sebab tu masa Nabi, ibu kepada Nabi Musa menyuruh kakak Nabi Musa mengikut Nabi Musa ketika dia masuk dalam istana. Pesan mak Nabi Musa kepada kakak Nabi Musa, "Qussi," kata mak Nabi Musa, "jejak adik engkau itu." Masa kan ibu Musa hanyutkan Musa di dalam sungai. Rupanya sungai itu membawa pergi ke istana musuh pula. Nak elakkan masuk dalam tu. Jadi ibu Musa kata, "Qussi," jejak. Jadi maksud qasas itu ialah jejakan. Kisah ni ialah satu jejak yang kita kena ikut. Jejak demi jejak kita nak ikut. Sebab tu kalau kita tak ikut, dia jadi asatirul awwalin tadi. Dia jadi asatir. Asatir dongeng lah. Kalau kita ikut, ya baru jadi qasas. Jadi Allah kata, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Sesungguhnya kami menceritakan ke atas engkau sebaik-baik cerita. Cerita yang sepatutnya engkau jejaki. Dengan kami mewahyukan kepada engkau Quran ini. Jadi kisah terbaik ada di mana? Buku apa? Hikayat 1001 Malam? Tak, inilah buku yang terbaik untuk dijadikan bahan cerita. Buku cerita. Tapi buku ni dalam bahasa Arab. Sebab tu kita kata bahasa Arab mesti kita belajar, wajib. Bukan saja ibu, ayah, atuknya, cucunya pun sama juga. Supaya dia buka Quran ni, dia jumpa kisah. Kadang-kadang nak menasihati ni, direct, orang tak suka kan. Tapi dalam bentuk cerita macam mana? Orang boleh terima. Jadi nak cerita tentang jangan membazir, jangan sombong, bawa kisah Qarun. Tapi kalau bawa kisah Qarun, masih lagi berperangai seperti Qarun, itu maksudnya apa? Al-Quran ni sebagai asatirul awwalin. Ini istilah-istilah dalam Al-Quran. Biar kita guna pakai selalu. Asatirul awwalin. Kisah dongeng yang terdahulu. Jadi Allah beritahu dalam Al-Quran ni ada kisah-kisah yang terbaik. Dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya dulu engkau benar-benar dalam keadaan orang-orang yang lalai. Tak tahu apa-apa pun Nabi dulu. Jadi datang Al-Quran untuk mengajar kepada Nabi SAW. Jadi antara susuk tubuh yang kita wajib kenal, cerita yang wajib kita kenal ialah Nabi SAW. Tetapi kalaulah kita ni mengulang-ulang ceritanya, tapi tidak mengambil ibrah. Kalau kita baca sirah, wajib ambil ibrah. Pernah dengar perkataan ibrah? Cuba tengok surah yang sama, ayat akhir sekali.
Surah 12 juga, muka surat akhir sekali untuk surah 12. Ayat 111. Surah 12 ayat 111, muka surat 248. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Demi sesungguhnya adalah di dalam kisah-kisah mereka ini, kisah-kisah dalam Al-Quran ini ada ibrah. Apa terjemahan ibrah? Pengajaran. Mau'izah pun pengajaran juga. Perkataan ibrah, ini kita kena sama-sama jelas. Dia diambil daripada perkataan 3 huruf dia ialah abara. Abara mudhari' dia ya'buru. Pernah dengar tak kalau mimpi disebut sebagai apa? Kita nak tafsir mimpi. Takbir mimpi. Apa dia? Takbir. Daripada perkataan ain ba ra juga. Takbir. Bukan tadbir mimpi, tapi takbir. Kenapa orang sebut takbir mimpi? Perkataan abara ni maksudnya ialah menghubungkan. Maksud abara dari segi bahasa menghubungkan. Kalau ada satu sungai, ada satu jeti di sini, jeti di sini. Ada bot, kita panggil bot apa tu? Antara sungai sini ke sungai sini dipanggil bot apa tu? Bot penambang. Bot penambang dalam bahasa Arab ialah mi'bar. Mi'barun. Ain ba ra. Ini kita kena belajar bahasa Arab baru kita nampak lagi jelaslah. Mi'bar ni bahasa Arab dipanggil sebagai isim alat. Alat untuk menghubung antara satu titik ke satu titik disebut dalam bahasa Arab apa dia? Mi'bar. Ataupun tak semestinya bot penambang. Kalau jambatan antara sungai dengan sungai, bukan sungai dengan sungai, daripada satu titik seberang sini dengan seberang sana dipanggil sebagai mi'bar. Jadi perkataan ibrah, mi'bar daripada perkataan yang sama. Jadi kita kena faham apa maksud ibrah sebenarnya ialah menghubungkan antara kita dengan kisah yang kita baca itu. Bukan sekadar ambil pengajaran, tetapi menghubungkan. Maksudnya apa yang berlaku terdahulu kita kena ulang balik. Itu baru betul kita ambil ibrah. Faham ke? Jadi apa maksud ibrah? Penghubung. Kalau kita kata hari ini kita nak ambil ibrah tentang perang Badar, kita pun cerita tentang perang Badar. Tapi kita tak pun berjuang macam Nabi berjuang. Itu bukan diambil, itu bukan dinamakan mengambil ibrah. Jadi bila kita belajar sirah-sirah Nabi, kita kena ambil ibrah. Maka apa yang berlaku pada Nabi mesti berlaku juga pada kita. Baru kita ambil ibrah. Kalau tidak, asatirul awwalin. Mana pilihan kita? Sebab tu belajar sirah mesti kita ambil ni sebagai petunjuk daripada Al-Quran. Kalau tidak, jadilah kita seperti Allah kata dalam surah 3 ayat 102. Ayat 101.
Surah 3 ayat 101. Surah 3 ayat 101. Muka surat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan bagaimana kamu boleh sampai ingkar kepada Allah, tidak mau patuh kepada perintah Allah, sedangkan kamu ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita dengar Al-Quran tapi tetap ingkar, tak pedulikan perintah Allah. Wa fikum rasuluh, dan pada diri kamu ada Rasul. Apa maksud pada diri kamu ada Rasul? Contoh ni, bulan ni kita mengulang-ulang kisah Nabi SAW. Jadi takkan adalah di Malaysia ni orang tak tahu bulan ni bulan Maulid. Jadi manusia banyaknya dalam masjid-masjid, kita buat macam mana? Kisah-kisah Nabi. Nanti masa bulan Rabiul Awal, ini Rabiul Awal. Masa bulan Rajab, sambutan apa pula?